line. Assalamualaikum. Okay, mana lagi yang lain? Okay. Okay. Baru berapa orang? Mana lagi? Okay, kelas. Okay, boleh dengar suara cikgu? Okay, Assalamualaikum. Dan selamat petang. Okay. Selamat petang, cikgu. Okay, sekarang kita boleh start pembelajaran ya? Okay. Ya. Okay, kelas. Untuk hari ni, okay, awak boleh buka buku teks. Tengok muka surat 42. Okay, boleh buka buku teks muka surat 42. Okay, hari ni cikgu cuba akan habiskan untuk bab 2. Lepas tu kita akan terus sambung untuk bab 3. Sebab awak punya peperiksaan pertengahan tahun keluar sampai bab 3. Okay, untuk sekarang cikgu nak awak buka dulu buku teks muka surat 42. Okay, kita sambung topik pembelajaran kita pada minggu lepas. Okay. So, kita untuk bab 2 kita tinggal 2.8 sahaja lagi. Okay, 2.8 boleh. Okay, boleh nampak tak slide yang cikgu share? Boleh Okay. Boleh. Okay kelas. So, 2.8 okay, adalah topik yang terakhir sekali dalam bab 2. Okay. Okay, sebelum ni kita dah belajar 2.7 mengenai perkembangan gerakan nasionalisme di negara kita yang terdiri daripada 3. Okay, first perkembangan gerakan nasionalisme yang berlaku di negara kita adalah dibuat oleh golongan intelektual. Yang kedua melalui penulisan dan yang terakhir sekali melalui persatuan. Okay, so sekarang ni kita nak tengok kesan perkembangan daripada gerakan nasionalisme tersebut. Okay. Okay kelas, untuk yang ni kita dah habis, 2.7 pun dah habis minggu lepas. Untuk 2.8 kesan perkembangan nasionalisme. Okay, kesan perkembangan nasionalisme ni kita boleh bahagikan kepada 3. Politik, ekonomi dan juga sosial. Okay, senang je. Yang ini topik ni sangat senang. Okey, dari segi politik, bila sebut mengenai politik mesti berkaitan dengan persatuan, mengenai gerakan-gerakan yang dibuat dan gerakan ataupun persatuan yang ditubuhkan tu mesti ada ideologi dia tersendiri. Okey, itu merujuk kepada kesan nasionalisme dari segi politik. Manakala dari segi ekonomi, bila sebut ekonomi mesti berkaitan dengan duit, wang. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah mengenai sosial. Sosial ni lebih kepada pendidikan, lebih kepada sekolah, okey, ataupun hospital, klinik, semua itu adalah mengenai sosial. Okey, kita tengok politik yang pertama. Okey, boleh dengar Okey. Kesan nasionalisme dari segi politik yang pertama adalah usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Golongan yang mendapat pendidikan Inggeris ni daripada MCKK, Institut MCKK. Okey, dan juga KMS, Kesatuan Melayu Singapura. KMS ni merujuk kepada Kesatuan Melayu Singapura. Apa usaha dua golongan ni? Mereka ni golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan KMS ni adalah orang yang telah mendapat jawatan, mendapat pekerjaan dalam pentadbiran British lah. Jadi KMS ni, anggota dalam KMS dan juga golongan berpendidikan Inggeris ni, dia menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British kepada siapa? Kepada penduduk di Tanah Melayu. Okey, inilah antara usaha yang dibuat oleh dua golongan ini. Okey.
Itu usaha yang dibuat oleh golongan ini berhasil apabila diorang ni lihat orang Melayu ni dah mula ramai terlibat dengan melayan civil service. Dah makin ramai masyarakat Melayu yang dilantik dalam melayan civil service ini. So usaha yang dibuat oleh dua golongan ini adalah berjaya. Berjaya memujuk supaya pihak British ni memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan untuk masuk dalam pentadbiran British. Okey. Okey, boleh Okey, seterusnya. Yang ketiga, dasar desentralisasi. Okey, dasar desentralisasi ni adalah di mana dasar yang dibuat memberi kuasa yang lebih kepada kerajaan di peringkat negeri, daerah, peringkat kampung. Itu adalah desentralisasi. British ni mendorong orang Melayu peka tentang masa depan mereka. Disebabkan dasar ini, masyarakat Melayu ni mula buka mata bahawa mereka ini patut memikirkan masa depan mereka, bukannya hanya berada di takat yang sama saja. Okey. Dasar ini cuba mengembalikan kuasa sultan, residen dan Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri ni terdiri daripada antaranya sultan, wakil daripada British. Okay? Kesannya orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya Persatuan Peringkat Negeri. Okey, hasil daripada yang dibuat oleh golongan intelektual daripada KMS, daripada dasar yang diperkenalkan menyebabkan masyarakat Melayu ni mula buka mata dan mereka melihat bahawa berpersatuan ni adalah penting supaya mereka punya nasib terbela. Okey. Okey kelas, seterusnya. Nasionalisme di China. Bukan saja nasionalisme ni berlaku antara masyarakat Melayu tapi berlaku juga dalam kalangan masyarakat Cina. Okey, nasionalisme di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina. Okey, so golongan revolusi ni terdiri daripada golongan kuasa imperialis lah, iaitu kuasa-kuasa barat. Kalau negara kita adalah British. Okey, kelab bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari China. Okey, Cikgu nak kalau ada soalan boleh tanya. Boleh tanya je. Awak boleh unmute sendiri kan. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey. Okey kelas, banyak sekolah Cina didirikan di Tanah Melayu. Okey, biasanya sekolah Cina yang didirikan di Tanah Melayu pada waktu ini adalah lebih kepada jenis sekolah vernacular lah, sekolah vernacular Cina, iaitu biasanya diorang punya silibus, diorang punya buku, diorang punya tenaga pengajar adalah dibawa dari negara China. Okey, itu menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Okey, sekitar tahun 1930 dan juga 1950-an ni muncul masyarakat India yang dilahirkan di Tanah Melayu dan mereka lebih gemar dikenali sebagai the straight born people. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di Tanah Melayu. Okey, ini gerakan nasionalisme yang dibuat oleh masyarakat India. Okey, nasionalisme yang muncul menyebabkan British ni lebih berhati-hati apabila ada golongan intelektual, ada persatuan, ada akhbar yang dibuat untuk meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat setempat ni, maka British ni mula lebih berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Tujuan dia adalah untuk menghentikanlah gerakan nasionalisme berhaluan kiri. Ini adalah tokoh-tokoh yang ditangkap oleh British sebab mereka ini adalah mengadakan gerakan nasionalisme berhaluan kiri. Antaranya Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam ni. Dan dipenjarakan di Singapura. Mereka adalah merupakan gerakan nasionalisme yang berhaluan kiri. Sebagai contoh, Ibrahim Haji Yaakob ni adalah daripada PKMM, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey.
Berhaluan kiri ni maksudnya mereka lebih bersifat radikal dan juga lebih ganas lah. Dia bukan menggunakan kaedah akhbar, persatuan, menyuarakan pendapat macam tu, tapi dia lebih kepada bersifat senjata. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Rahimi ada soalan? Ada. Ada? Cikgu, apa itu the straight born people? Desentralisasi ke? Apa? Apa soalan awak? Apakah itu Ya? KMS? Okey, last week yang ni cikgu dah bagi tahu. KMS tu adalah Kesatuan Melayu Singapura. Okey. Kesatuan Melayu Singapura yang ditubuhkan, tujuan dia untuk menggerakkan masyarakat Melayu lah supaya menggesa masyarakat Melayu ni mementingkan pendidikan, supaya masyarakat Melayu ni sedar bahawa mereka dijajah untuk mengubah kehidupan masyarakat Melayu. Itulah KMS. Persatuan, antara persatuan yang ditubuhkan. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi? Okey, kalau tak ada cikgu sambung Okey, kelas. Ada lagi? Okey, boleh tanya. Okey, ada soalan boleh tanya. Untuk politik sebab yang tak join kelas cikgu last week, cikgu ada share link untuk korang tengok dekat YouTube. Okey. Ada soalan boleh tanya. Ada lagi? Okey. Kalau tak ada, cikgu sambung kepada ekonomi ataupun kalau awak tak nak bercakap, awak boleh check tanya soalan. Okey, kesan nasionalisme yang kedua adalah ekonomi. Okey, kalau biasa soalan esei, memang soalan esei ni dia suka tanya mengenai kesan nasionalisme ni. Okey, so cikgu nak awak betul-betul faham lah, awak kena pasti awak jangan tertukar. Kesan dari segi politik awak pergi cerita kepada kesan sosial. So kena biasanya pelajar ni dia tertukar dari segi politik dan sosial. Ingat politik dia lebih kepada persatuan. Sosial ni dia lebih kepada pendidikan. Okey, seterusnya ekonomi. Okey, kesan dari segi ekonomi. Okey, sekejap Okey, dari segi ekonomi. Okey, kelas. Okey, dari segi ekonomi tak banyak sangat. Okey, hasil gesaan kaum muda. Okey, kaum muda ini adalah kaum yang mendapat pendidikan dari Mesir, yang mendapat pendidikan dan mereka ni bila pulang ke tanah Melayu, bila pulang ke negara ni, mereka membawa gerakan islah. Mereka ni lebih mementingkan agama Islam lah dalam memperjuangkan masyarakat setempat. Okey. So hasil daripada gesaan kaum muda terhadap masyarakat Melayu supaya memajukan diri dalam pendidikan dan membangkitkan semangat berniaga. Itu dia, sebab itulah dia cakap ekonomi. Sebab berkaitan dengan berniaga, tertubuh Persatuan Kebajikan Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Okey, disebabkan kaum muda, maka masyarakat Melayu ni sedar mengenai ekonomi dan mereka lebih bergiat aktif dalam bidang perniagaan. Jadi tertubuhlah ini Al-Jamiah Al-Khairiyah. Okay, ni siapa ni? Conteng ni. Okey, persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Okey, pada awal abad ke-20 pula, British menekankan pendidikan pada peringkat rendah sahaja kepada penduduk tempatan. Okey, sebelum ni pihak British ni dia tak ambil peduli langsung mengenai pendidikan masyarakat setempat. Okey, tetapi selepas berlakunya gerakan-gerakan nasionalisme ni, British mula ambil tahu, tetapi mereka hanya menekankan pendidikan pada peringkat rendah saja. Okey, siapa yang cek cikgu ni? Janganlah conteng, cikgu marah, pandai Faiz. Okey. Okey. So kelas,
Mana dah tadi cikgu nak beritahu. Okay. So British ni bila dia nampak masyarakat Melayu dah mula melakukan gerakan untuk memberi supaya British ni memberikan pendidikan kepada masyarakat Melayu, masyarakat setempat. Jadi British ni dia pandai. So dia hanya buka sahaja pendidikan pada peringkat rendah sahaja. Peringkat rendah ni apa yang pelajar ni dapat? Hanya diajar cara mengira, hanya diajar mengenai cara untuk membaca, menulis, benda-benda basic sahaja yang diajar. Oleh itu, Zakbar ni telah membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Dan menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Kita tengok seterusnya. Ni. Akhbar berbahasa Inggeris The Malay Mail dan The Malaya Tribune ni berusaha mengasaskan dana untuk bantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Dua akhbar ini. Akhbar inilah yang berfungsi untuk mengutip dana, bantu orang Melayu supaya ada orang Melayu yang dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara dan hasilnya masyarakat ini akan diserap masuk ke pentadbiran British. Usaha ini disokong oleh Persatuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu terdapat orang Melayu yang melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti ni Perdana Menteri kita yang pertama, Tengku Abdul Rahman, Tengku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Habis untuk ekonomi. Kelas. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Hawa, Hani, Faiz, Ramina, ada soalan? Tak ada korang ni pasif sangat ni. Boleh tanya soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada je ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada kita sambung Kita sambung yang seterusnya. Yang terakhir sekali. Yang sebelum tu. Kalau soalan esei dia tanya apakah nilai unsur patriotisme dan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan semangat nasionalisme di negara kita. Tapi awak jangan jawab dalam bentuk poin-poin macam ni lah. Jawab dalam bentuk esei. Boleh beritahu kebangkitan nasionalisme di barat yang mempengaruhi gerakan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara wajar diteladani. Sebelum negara kita ni mengadakan gerakan nasionalisme, masyarakat daripada Asia Tenggara yang terlebih dahulu mula mengadakan gerakan nasionalisme. Sama juga negara kita ni gerakan nasionalisme yang diadakan ni lebih dipengaruhi oleh gerakan pan-Islamisme yang berlaku di Mesir. Yang kedua, boleh jawab perkembangan nasionalisme di negara kita meninggalkan implikasi yang besar terhadap perjuangan rakyat untuk membawa keutuhan dan permuafakatan. Di mana bila berlakunya gerakan nasionalisme ni, banyak tokoh-tokoh setempat yang dah mula mengadakan gerakan di tempat mereka. Sebagai contoh, Tok Janggut, siapa lagi? Haji Abdul Rahman Limbong lagi. Siapa yang ingat? Yang ni yang bab 3 awak, masa tingkatan 3 awak dah belajar. Datuk Mahathir Lela. Mereka ni membuat gerakan, mereka ni membuat penentangan terhadap penjajah iaitu British ni hasil daripada ni lah. Hasil daripada perkembangan nasionalisme. Seterusnya awak boleh jawab, perjuangan pemimpin di Asia dan Asia Tenggara menimbulkan kesedaran terhadap pentingnya menentang penjajah bagi mewujudkan negara yang berdaulat. Dan yang terakhir sekali, gerakan nasionalisme dapat membentuk jati diri dan mengukuhkan identiti bagi sesebuah negara bangsa yang merdeka. Itu antara contoh jawapan lah untuk soalan kebat. Kalau soalan macam ni keluar dalam exam. Untuk form 4, cikgu yang buat soalan. So yang cikgu cakap tu, suruh awak tekankan, suruh awak ingat tu, mana tahu keluar exam kan. Ni boleh jawab Akhbar berbahasa Inggeris
mengasas dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara ialah akhbar apa? B. D. 1 dan 4. Okey, bagus yang jawab tu. Okey, tahniah. Okey, so kita sambung kepada kesan gerakan nasionalisme yang terakhir sekali adalah dari segi sosial. Okey, senang sahaja kesan ni benda yang awak boleh ulang balik apa yang awak dah belajar. So awak rumuskan saja ikut dia punya item dia lah. Kalau dia minta dari segi sosial, awak rumuskan mengenai sosial lah. Okey, pertama kita tengok tuntutan bagi mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan, iaitu perkembangan gerakan nasionalisme dibuat melalui tiga perkara ini telah mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Okey, untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Sebelum ini masyarakat Melayu hanya tak mendapat pendidikan mana-mana lah, hanya menggunakan sistem pemerintahan, sistem pendidikan secara tidak formal, di mana mereka hanya mendapat pendidikan daripada ibu bapa. Tapi bila ada gerakan ni mereka dah mula sedar, so mereka ada yang menghantar anak-anak mereka belajar di madrasah, di sekolah Melayu untuk mendapatkan pendidikan. Okey, kesedaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Tujuan ditulis majalah ni adalah untuk meningkatkan lagi semangat nasionalisme. Bila orang baca, orang akan lagi semangat untuk menentang penjajah. Okey, lepasan SITC. Juga ni sekolah Melayu lah ni, pendidikan yang mendapat pendidikan dari sekolah Melayu. SITC ni merujuk kepada golongan intelektual yang mendapat pendidikan daripada Melayu. Okey, juga menunjukkan peningkatan daripada 58 orang sahaja pada Mac 1924 kepada 141 orang pelajar daripada SITC ni telah berjaya melanjutkan pelajaran di sini pada bulan September 1940. So makin ramailah yang sedar mengenai kepentingan pendidikan. Okey, mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Okey, so mereka ni lepasan SITC ni mereka pula bila dia orang dah habis belajar, dia orang bantu masyarakat Melayu ni, mengajar masyarakat Melayu yang tak mendapat pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat tersebutlah. Okey, kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Okey, pada tahun 1930, guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu. Okey, ni adalah golongan wanita daripada Johor Bahru. Apa majalah yang dihasilkan adalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Okey. Majalah ini tersebar di serata tanah Melayu dan Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu adalah Ibu Zain. Okey, inilah dia punya orang yang paling bertanggungjawab menulis majalah Bulan Melayu ini. Okey, dalam ni dia mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan. Bukannya wanita ni hanya kerja dia di dapur saja. So dia membuka, Ibu Zain ni telah membuka ramai mata-mata wanita di tanah Melayu dan Indonesia ni untuk mengangkat lagi martabat sebagai seorang wanita. Okey, untuk supaya masyarakat wanita ni mementingkan pendidikan. Okey, ini merujuk kepada ini yang semua ni adalah daripada kesan daripada masyarakat Melayu. Seterusnya, masyarakat India juga mengalami perkembangan nasionalisme. Itu di mana masyarakat India dan Shillong ni telah menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka, iaitu EEC Turaisingam ni. Itu merupakan Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi dari tahun 1920. Ini selepas daripada Perang Dunia Pertama. Okay, Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hinggalah 1918. Selepas Perang Dunia Pertama, perusahaan getah ni mengalami zaman kemelesetan. Di mana harga getah dunia ni jatuh meruncing.
So kebanyakan masyarakat India ni adalah bekerja di kawasan perusahaan getah. So mereka mendapat nasi di mana getah yang mereka jual ni harga yang sangat-sangat rendah. So siapa yang bela nasib mereka adalah EEC Thurasingham. Okey. Untuk masyarakat Cina pula, menjelang Perang Dunia Kedua, okey, golongan intelektual menyedari perubahan politik semakin bertambah. Jadi masyarakat Cina meminta kerajaan British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. So siapa yang bertanggungjawab adalah Tan Cheng Lock, iaitu merupakan anggota Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat, menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk masyarakat Cina. Okey? Okey kelas. Tidur dah ke? Okey? Okey, cuba baca soalan ni. Okey, apa jawapan dia? Apakah majalah yang digunakan oleh Ibu Zain? Majalah apa? Pandai. cikgu. Yes. Bulan Melayu, cikgu. Pandai. Bulan Melayu. Apa tujuan dia tulis majalah Bulan Melayu ni? Apa tujuan dia? Tak tahu, cikgu. Wanita untuk kepentingan kawan. Pandai Nana. Okey. Bagus siapa yang jawab tu. Okey. Yang lain tidur. Faiz tidur dah. Okey. Belum, Okey. cikgu. Belum tidur lagi. Janganlah tidur. Okey. Ramai yang tak join ni. Faiz ngantuk cikgu. Okey. Cikgu Diam buat lah. pagi. Cikgu buat pagi, korang ramai tak join. Petang pun ramai tak join. Nampak sangat tak minat sejarah kan? Cikgu malam-malam. Malam cikgu pula yang tidur. Okey. Alah cikgu. Nanti lambat. Korang memang. Okey. Okey kelas. So sekarang ni kita dah habis bab 2. Okey, dah habis bab 2 So ada soalan tak untuk bab 2? Ada tak soalan yang awak rasa? Cikgu. Ya? Awak? Saya tak ada soalan. Tapi saya nak cakap ni. Nak cakap apa? Kan cikgu suruh buat latihan bab 2 kan? Ya? Soalan 5 dengan 6 tu dah buat dah. So tak payah buat Yang dah buat tak payah buat. Yang tak buat tu kena buat. Okey? Boleh Okay, so naik cuti nanti cikgu nak tengok lah awak dah settlekan homework yang cikgu bagi yang cikgu dah listkan tu. Okay. So, korang kan banyak masa yang terluang. Kan? Cikgu tak set. Nanti exam sampai bab 3 tau. Exam sampai bab 3. Bab 3 ni agak-agak mencabar juga dia punya subtopik. Banyak juga. So hari ni cikgu masuk bab 3 terus boleh tak? Korang ada kelas lain lagi tak lepas ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada So kita stop sampai cikgu rasa penat kita stop lah. Kalau tak sampai maghrib pun kita teruskan lah boleh. Cikgu. Ya apa? Cikgu bab 3 exam tu sampai 3 plus 3.9 ke? Banyaknya. Sampai kita habis pelakat mana sampai tu lah. Cikgu akan buat soalan sampai tu je. Boleh? Okey. Janganlah banyak cikgu. Jangan banyak-banyak cikgu. Tapi yang Susah je cikgu, susah. alah, nanti akhir tahun lagi lah banyak. Akhir tahun semua akan keluar. So get ready je lah. Banyak masa ni study je. Okay kelas. Hi Zeti. Okay, so kita sambung terus masuk bab 3. Okay, ready Okay, sekarang ni sebab tak ada soalan untuk bab 2, cikgu masuk bab 3 terus. Awak buka buku teks muka surat 52. Okay. Okay, buka buku teks muka surat 52. Okay, waktu cikgu bagi penerangan, okay, kalau awak ada soalan awak boleh check terus cikgu ataupun awak boleh tanya je terus cikgu, okay, sebab tak mengganggu pun. Kalau cikgu duduk sorang-sorang bebel nanti takut korang tidur. Okay. Okay, kita sambung kelas. Okay. Okay, bab 3. Boleh buka buku teks muka surat 52.
Okey, bab 3 ni tajuk dia adalah konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, baca tajuk pun kita dah boleh imagine. Konflik dunia berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan belum lagi Perang Dunia Ketiga. Okey, tak ada Okey, pendudukan Jepun di negara kita dan akibat daripada konflik yang berlaku inilah yang menyebabkan Jepun menjajah negara kita. Okey, masa dah nak habis, tinggal dari lebih kurang 10 minit. Nanti awak join balik kelas ni. Awak join balik bila dah habis masa. Okey, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Okey, sebelum Perang Dunia, bermulanya Perang Dunia Pertama adalah pada tahun 1914 hingga 1918. Kejap sahaja berlakunya Perang Dunia Pertama ini hanya dalam tempoh masa 4 tahun sahaja. Perang Dunia Pertama ni daripada 28 Julai 1914 sampailah 11 November 1918. Okey, nanti kita akan belajar juga mengenai Perang Dunia Pertama dan Kedua ni. Okey, apa punca utama berlakunya Perang Dunia Pertama adalah disebabkan di mana berlakunya kes antara dua buah kerajaan iaitu Australia, Hungary dan juga Serbia. Okey, ni awak akan belajar. Okey. So 3.1 ni kita hanya nak tahu nasionalisme di negara kita sebelum berlakunya Perang Dunia. Okey. Gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Okey, apa maksud nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Pertama adalah di mana satu gerakan yang dibuat oleh orang Melayu untuk menentang campur tangan British. Waktu ni masyarakat Melayu dah mula sedar bahawa penjajah ni tidak diperlukan lagi di negara kita. Jadi mereka dah mula membuat penentangan lah. Ada penentangan daripada berhaluan kiri, ada penentangan daripada berhaluan kanan. Kanan ni melalui majalah, mereka tak menggunakan kaedah radikal. Tapi berhaluan kiri ni mereka lebih bersifat radikal, bersifat ketenteraan, bersifat senjata. Jadi yang bersenjata ni British tangkap, dia tak nak. Yang berhaluan kanan ni British benarkan tapi dia kawal, dia tak nak terlalu ramai. Okey, gerakan awal secara terbuka mendapat reaksi dan tindak balas keras dari British. Bila terlalu ramai gerakan yang dibuat secara terbuka ni, British ni dia mula sedar kalau dia tak bendung benda ni akan menjatuhkan dia, diri dia lah. Okey, jadi kesedaran awal nasionalisme ni apa yang British buat? Okey, langkah British untuk membendung idea gerakan Islam dari Timur Tengah seperti yang cikgu beritahu tadi, macam mana nasionalisme ni boleh berlaku di negara kita, faktor utama dia adalah disebabkan gerakan Islam dari Timur Tengah, dari Mesir. Itu kaum muda, dia mendapat pendidikan daripada Timur Tengah. Bila dia balik ke negara ini, dia membawa ideologi yang mereka dapat untuk menentang penjajah, iaitu British. Okey, jadi British ni dia nak hentikan semua ni dan dia nak kawal semua ni, dia wujudkan enactment Undang-Undang Islam 1904. Okey, sila faham betul-betul, sila ingat yang ni enactment Undang-Undang Islam 1904 ni ditubuhkan oleh British dengan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu. Dia guna nama Raja-Raja Melayu supaya masyarakat Melayu ni akur dengan enactment yang diperkenalkan ini. Okey, apa tujuan enactment ini adalah untuk memastikan sesiapa mencetak atau edar tulisan berkaitan agama dan politik Islam tanpa izin Sultan boleh dipenjarakan. So siapa yang ingkar arahan ini akan dikenakan hukuman penjara. Okey, tengok tak? Dia guna nama Sultan. Padahal enactment ini diperkenalkan oleh British. Tapi dia minta persetujuan daripada Raja-Raja Melayu lah supaya masyarakat Melayu ni akur. Okey, yang kedua, selain daripada itu, British ni cara nak bendung gerakan ini juga ditubuhkan dua badan penyiasat. Pertama, Jabatan Siasatan Jenayah. Yang kedua, Biro Siasatan Politik. Okey, tujuan dia apa? Dua badan ini adalah untuk mengawal gerakan
Islamiyah yang kaum muda bawa balik daripada Timur Tengah tadi. Okey, boleh faham? Okey, boleh Tidur ni tak ada yang cikgu tanya. Boleh. Okay, boleh 5 minit lagi nanti awak join balik. Kena join. Okey, kebangkitan Islam. Okey. Kebangkitan Islam ni, kebangkitan Islam menyebabkan British berwaspada. Okey, terhadap gerakan Pan-Islamisme. Okey, gerakan Pan-Islamisme ni, apa tokoh mana yang menggunakan gerakan ini untuk menentang pihak British adalah Tok Janggut. Okey, yang ni awak dah belajar masa form 3, iaitu Tok Janggut ni adalah antara tokoh yang perjuangkan nasib masyarakat Melayu dan juga Tok Janggut ni juga telah memperjuangkan agama Islam. Okey, so penentangan Tok Janggut ni hasil kesedaran politik antarabangsa. Hasil daripada kesedaran apa? Daripada gerakan Pan-Islamisme tadilah. Okey, yang gerakan penentangan bercorak tempatan. Tapi penentangan Tok Janggut ni hanya bersifat setempat sajalah, di mana Tok Janggut ini hanya membuat penentangan terhadap British di kawasan Pasir Putih, Kelantan. Dia bukan menyeluruh. Tapi dia still juga membuat gerakan ini. Okey, gerakan ini melibatkan penduduk Pasir Putih, Kelantan untuk mempertahankan agama Islam dan juga hak penduduk. Hak penduduk apa? Hak penduduk di mana penduduk ni telah dikenakan cukai yang tinggi oleh pihak British. Jadi British ni telah menindas penduduk tempatan, iaitu penduduk di Pasir Putih, Kelantan dengan cukai-cukai yang tak masuk akal. Cukai kelapa, cukai kepala, okey macam-macam lah. Cukai yang membebankan penduduk tempatan. So adanya Tok Janggut inilah orang yang telah bangkit untuk menentang penjajahan British dengan menggunakan isu Islam, isu agama Islam. Berlaku di tengah-tengah pergolakan politik di Eropah. Okey, waktu ni negara-negara Eropah juga turut sama membuat penentangan lah, bergolak waktu ni. Okey. Penentangan Tok Janggut, okey. Penentangan Tok Janggut, okey, ada soalan ke? Ada soalan? Lagi 3 minit nanti awak. Okey, apa maksud enactment? Okey. Okey, maksud enactment tu adalah undang-undang. Dia macam lebih kurang undang-undang lah. Enactment. Okey. Okey, ada soalan boleh check. 2 minit lagi nak habis, awak join balik Yang 15 orang ni, 16 orang. Okey. Penentangan Tok Janggut. Okey. Yang paling besar yang kita nampak adalah mengenai gerakan Islam. Penentangan yang dibuat menggunakan gerakan Islam adalah oleh Tok Janggut merupakan rentetan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penduduk barat yang menakluk negara Islam. Okey, Tok Janggut dipengaruhi oleh penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Waktu Tok Janggut membuat membuat kebangkitan ini. Okey, waktu tu negara-negara Eropah telah berlaku Perang Dunia Pertama. Secara tak langsung melalui Perang Dunia Pertama ni, negara-negara Asia dan juga negara Afrika ni turut sama terkesan daripada Perang Dunia Pertama. Tapi yang sebenarnya negara-negara yang terlibat dengan Perang Dunia Pertama ini hanyalah negara-negara Eropah. Boleh faham? Okey, penentangan kemudiannya dikaitkan dengan cukai dan sikap membenci British, di mana pegawai British yang dilantik untuk memungut cukai ni bersikap biadab. Jadi Tok Janggut ni dia tujuan selain daripada Islam, dia buat penentangan ni juga adalah untuk membela nasib penduduk tempatan. Okey. Empayar Uthmaniyah. Okey, yang ni awak still lagi tengok dalam full text, tengok muka surat 52. Okey, 11 November 1914. Okey, waktu ni dah berlaku Perang Dunia Pertama 1914 ni dah berlaku Perang Dunia Pertama. Okey, Uthmaniyah mengeluarkan fatwa. Fatwa ni mengeluarkan satu undang-undang untuk menyeru orang Islam yang ditindas penjajah barat agar bangkit bersama-sama Uthmaniyah.
Okey, disebabkan inilah mendapat perhatian kaum muda di tanah Melayu melalui akhbar. So kaum muda ni pun secara tak langsung dia pun turut sama membangkitkan lagi semangat penduduk tempatan untuk menentang penjajah. Okey. British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Uthmaniyah. Okey, terhadap kerajaan Uthmaniyah ni lah. Pemimpin negeri Melayu menyokong Khalifah Uthmaniyah yang dianggap pelindung umat Islam dan penaung bagi tanah suci Mekah dan juga Madinah. So masyarakat Melayu ni majoriti sokong Empayar Uthmaniyah. Dalam masa yang sama British pun takut berwaspada